Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Ya, betul. Sebenarnya di Perak ini sudah pun timbul kabar angin, pelbagai kabar angin mengatakan terbentuknya kerajaan melibatkan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan di Perak. Sebenarnya apa yang saya boleh kongsikan di sini, sebenarnya apa yang berlaku di hadapan Istana Kinta. Saya kini berada di hadapan Istana Kinta. Sudah pun ramai media berada di sini sejak jam 11.30 pagi. Malah ada yang lebih awal. Kami tiba kira-kira jam 11.15 pagi tadi. Pada awalnya tidak nampak pergerakan yang begitu banyak. Namun ketika jam 11.53, saya boleh lihat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim, kenderaan beliau memasuki ke dalam kawasan istana dan kemudian tiada apa pergerakan yang berlaku. Adalah beberapa kabar angin yang disebarkan dan sebagainya. Hinggalah pada jam 12 tengah hari, pengurus ataupun Ahli Jawatankuasa Tertinggi Pusat DAP Howard Lee Chuan Hao yang juga merupakan bekas adun Pasir PNG dan kini merupakan sudah pun menang kerusi Parlimen Ipoh Timur masuk ke dalam kawasan istana. Ketika hadir ke sini, beliau membuka tikap namun tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Dan kemudian yang terbaru yang saya boleh kongsikan adalah pada jam 12.28 tengah hari apabila bekas Menteri Besar Perak yang juga pengerusi Barisan Nasional Perak Datuk Seri Sarani Mohamad, kenderaan beliau dilihat memasuki ke dalam kawasan Istana Kinta kira-kira 5 minit, tidak sampai 5 minit sebentar tadi. Jadi apa yang berlaku sini sebenarnya membawakan satu cerita bahawa kemungkinan besar akan terbentuknya kerajaan di Perak ini melibatkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, dan mengimbau sebenarnya kembali seketika apabila dalam Facebook sebenarnya daripada daripada pengerusi Parti Keadilan Rakyat PKR Perak Chang Lee Kang sebenarnya telah memuat naik satu status di Facebook beliau kira-kira 1 jam lepas mengatakan bahawa PH akan membentuk kerajaan negeri Perak bersama dengan BN. Itu antara indikasi kuat ataupun petunjuk kuat menunjukkan bahawa ya, PH dan juga BN akan membentuk kerajaan negeri. Dan sebenarnya sebelum itu juga tersebar kenyataan media mengatakan memang akan ada pembentukan kerajaan melibatkan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kalau diikutkan jumlah kerusi, Pakatan Harapan memenangi 24 kerusi dan kemudian Barisan Nasional memenangi 9 kerusi. Dicampurkan kedua-duanya jumlahnya adalah 33 kerusi, jauh berbanding Pakatan Nasional yang memenangi 26 kerusi. Walaupun sebelum ini Pakatan Nasional mengatakan bahawa mereka akan bekerjasama dengan Barisan Nasional, tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan, namun dinamika politik baru ini, naratif terbaru ini menyaksikan bahawa yang akan membentuk kerajaan di Perak ini nampaknya setakat ini bolehlah saya katakan ia adalah berkenaan dengan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Tadi hujan, nampaknya sekarang pun sudah pun sedikit panas. Hujan membasahi bumi Perak ini seolah-olah menghadirkan satu cerita. Kalau semalam sebenarnya sepanjang hari boleh dikatakan agak bertenang. Hari ini pun kalau ikutkan jadualnya, sepatutnya kalau ikutkan pada awal yang kami dapat malam tadi tiada apa-apa pergerakan di Istana Kinta pada hari ini. Namun pada jam 10 pagi tadi diberitahu Datuk Seri Sarani Mohamad akan menghadap Sultan Perak Sultan Nazil Muizzuddin Shah di Istana Kinta. Namun kalau diikutkan beliau dilihat tiba agak lewat pada jam 12.28, mungkin adanya pertukaran jadual dan sebagainya. Namun apa yang pasti saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa, tentunya melibatkan percaturan politik, melibatkan ahli-ahli Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional yang pastinya apa yang kita harapkan, apa saja percaturan politik di atas tidak akan menjejaskan rakyat di bawah, kerana kalau diikutkan rakyat sudah pun penat. Kerana Perak ini sebenarnya ini bukanlah episod pertama, sudah beberapa kali sebenarnya episod pertukaran begini, episod berkampung di Istana Kinta sebenarnya memang ada. Ini ambil dokumen saja. Kita lihat sebenarnya Howard Lee baru saja tiba, no comment menurut beliau, hanya mengambil dokumen saja. Dokumen apa tidak pasti. Kita ada rakan wartawan Amirul Rabani di sana, pastinya kita akan membawakan laporan dari semasa ke semasa. Sekarang semua media sudah pun menghimpit Howard Lee, namun beliau masih lagi enggan memberikan komen, hanya mengatakan bahawa hanya mengambil dokumen saja. Sudah pasti kami akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Buat masa ini, saya fikir ini saja dulu lintas langsung saya dari Istana Kinta. Teruskan bersama dengan Syurwani kerana saya dan juga rakan Sudah akan membawakan perkembangan dari semasa kamera itu untuk kita melihat ke mana Howard Lee pergi dan juga hari-hari berikutnya di Perak. Segalanya nampak Howard Lee ada di sebelah saja. Mungkin kita boleh pan sikit untuk kita lihat. Saya tidak menghadap. Saya sebagai pekerja balik tapis. Dokumen apa? Beliau tidak menghadap. Dokumen lah. Ialah pekerja balik tapis. Dokumen sajalah. Dokumen saja. Dokumen saja. It's okay. Saya datang mewakili satu ke? Saya di sini sebagai warga Perak, orang Perak. Mewakili dia bukan? Saya memang dari biasa saya ahli parlimen PH. Jadi kau sudah tentulah saya wakili PH. Apa? Dokumen sajalah. Tadi pergi buat apa sikit? Saya di sini untuk ambil dokumen sahaja bagi melancarkan proses. Ambil dokumen.
Ambil dokumen. Jangan, saya kena. Please. Perjalanan Saya kena, macam nombor kat mana dalam. setakat ini untuk petugas kerajaan negeri? Saya tiada sebarang komen. Dikatakan YB berada di Pejabat Perhubungan Perak pagi tadi. Apa YB lah? Saya tak pastilah. Tidak pasti. Tak pasti. Saya hanya tunggu dokumen. Tak nampak. YB PH 24 kerusi, jadi ada sesuatu yang positif untuk PH untuk selepas PRU ni? Kita tak pasti. Tunggulah pengakhirannya yang sudah pasti hari ini kita akan capai. Hari ini YB pukul berapa? Tak tahu lagi. Saya tak tahu apa akan berlaku. Saya cuma dokumen saja. Tunggu dokumen saja. YB sokong Dia siapa? kata dia dah sampai. YB sokong siapa? Pasal apa? Saya bukan adun. Saya ahli parlimen. Sudah PN dah ada mungkin Dia punya pasal lah. memujuk wakil daripada Tak tahu. Saya hanya seorang ahli parlimen biasa-biasa. ada mesin-mesin nak pancing ke tawar menawar tak ada. Tak ada dulu. Tak ada, ya. Mana ada. YB Belum lah. Sebab saya bukan dun. Saya bukan ahli Dewan Undangan negeri. So, saya tunggu dia orang Tapi tipu. kita tak Kata pernah dah jawab. sampai tapi belum sampai-sampai. YB, Dokumen. Ambil dokumen je. Boleh tunggu dalam tu kot. Sini please tunggu kat sini. Tak, dia pun tak boleh masuk. So, Tak kat dalam tu. Boleh duduk situ. oh, okey. Kemah sejuk sikit jom. Okey. Jom. Jangan kat sini please. Jom. Kesian YB. Bagi YB duduk lah. Ada kipas ni. Ada air. Itu adalah baik, itulah tadi apa yang dikatakan oleh Howard Lee Chuan Hao, langsung tiada lah yang diberitahu beliau, hanya menunggu dokumen. Itulah yang berulang-ulang kali menunggu dokumen dan sebagainya. Namun apa yang pasti, saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kalau diikutkan sebenarnya Howard Lee adalah ahli parlimen, bukan adun, dan perlu diingat sebenarnya ini yang perlu saya kongsikan sebenarnya. Di akta lompat parti yang seperti mana terpakai kepada semua ahli parlimen sebenarnya tidak terpakai di Dun Perak. Itu apa yang dikatakan oleh Datuk Sri Sarandi sebelum penamaan calon dan sebagainya. Akta itu tidak terpakai di Perak. Jadi itu yang kita bimbangkan, adakah berlakunya melompat dan sebagainya. Namun sudah pasti kita mengharapkan tidak berlaku sedemikian kerana rakyat sebenarnya sudah pun penat. Namun itulah, kalau diikutkan daripada segi undang-undang, akta itu masih lagi belum terpakai di Dun Perak. Namun kita mengharapkan semuanya berjalan dengan baik. Kalau mengikutkan apa kata Howard Lee sebentar tadi, insya-Allah semuanya akan selesai pada hari ini. Namun kita akan lihat, kita akan tunggu dan kita akan pantau, dan tentunya Ashraf Wani dan saya dan rakan tugas akan memberikan laporan dari semasa ke semasa. Ya, buat masa ini dulu laporan saya di Istana Kinta. Kembali dulu pada rakan tugas.